أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Para penonton sekalian, tuan-tuan, ibu-ibu, para jemaah dan kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian, para penonton? Semoga antum semua para jemaah dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bagi mereka yang mungkin tidak sihat, semoga kita doakan agar cepat sembuh, cepat sihat semula. Bagi mereka yang mungkin ada masalah, semoga Allah Ta'ala kita doakan agar diberikan jalan keluar. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik para penonton, kita teruskan pengajian kita indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di syurga. Baik, hari ini kita nak fokus kepada satu bahagian negatif lah. Mana sebelum ni kita membicarakan amalan-amalan, benda-benda perkara yang boleh membantu kita bersama Rasulullah di syurga, bagaimana keadaan syurga para nabi-nabi dan sebagainya. Jadi hari ini kita lebih kepada negatif sikit lah. Iaitu ni amaran. Amaran Rasulullah 5 jenis nasihat yang boleh membawa ke neraka. Sepatutnya nasihat ni membawa kita ke syurga. Nasihat membawa kita dan orang yang kita nasihati masuk ke syurga. Tapi di sini ada amaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada jenis nasihat. 5 jenis nasihat ni dia akan membawa kita ke neraka. Nauzubillah. Nauzubillah min zalik. Ini nasihat apa pula ni yang membawa ke neraka? Nauzubillah. Jadi ini yang kita nak belajar, sebab ini yang kadang-kadang kita bimbang ada di kalangan orang-orang Islam. Dia rasa dia nasihat tu dia dapat pahala, tapi tidak ada nasihat-nasihat boleh mendapat dosa, dan ada jenis nasihat boleh membawa dosa besar dan boleh membawa ke neraka. Nauzubillah. Ini hati-hati kita. Sebelum itu marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang rajin memberi nasihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, rajin memberi nasihat yang membawa kita ke syurga, bukan nasihat-nasihat yang membawa kesesatan, yang membawa kita ke neraka. Nauzubillah min zalik. Dan mudah-mudahan Allah Taala mengumpulkan kita bersama baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak bicarakan benda amaran pula. Sebelum ini tentang amalan. Ini amaran Rasulullah. Ada 5 jenis nasihat yang boleh menjadi penyebab masuk ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Pertama sekali, apa dia jenis nasihat ni? Sampai masuk ke neraka ni pula. Pertama sekali, nasihat yang mana digunakan hadis-hadis palsu, dan dia tahu tu hadis palsu digunakan untuk disampaikan kepada orang lain. Dia nasihat, nasihat sana, nasihat, tapi dia gunakan hadis palsu dan dia tahu tu hadis palsu
dan dia tahu ni hadis bohong terhadap Nabi, dia gunakan, dia sampai kat sana sini, dia kata, oh ini Nabi cakap, ini hadis Nabi cakap, dan dia tahu ini bohong terhadap Rasulullah, dia buat juga. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis sahih, hadis mutawatir lagi. Hadis mutawatir maknanya diriwayatkan oleh ramai para sahabat Nabi tentang hadis ni. Apa makna hadis tu? Man kadzaba alayya muta'ammidan, sesiapa yang berbohong terhadapku, terhadap Rasulullah, muta'ammidan, dengan sengaja. Maknanya dia karang hadis palsu, ataupun dia tahu ini hadis palsu, orang yang meriwayatkan pun dia tahu ni semua penipu, maaf cakap, penipu. Kemudian disebarkan, kata ini Nabi cakap ni, ini hadis Nabi cakap, sedangkan ini hadis palsu. Dia tahu ni hadis palsu. Maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi kata, maka akan disiapkan kerusi daripada api neraka. Jadi hati-hati tuan-tuan para jemaah, kalau kita nak memberi nasihat kepada orang tu baguslah. Tapi pastikan hadis itu hadis yang, kena belajar sikitlah. Hadis sahih ataupun hadis hasan. Kalau hadis lemah pun, kalau kita tahu tu hadis lemah, kita kasih tahu juga hadis ni agak lemah, tapi insya-Allah mungkin maknanya sesuai dengan dalil umum, contohnya dengan Al-Quran dan sebagainya. Tapi kalau hadis tu dah hadis palsu, kita tahu hadis palsu, jangan sampaikan kepada masyarakat, sebab kita dah tahu ni bohong. Kita sampaikan juga tak boleh, sebab Rasulullah punya kata-kata tidak seperti kata-kata kita. Kita punya bercakap, orang dia terima tak terima suka hatilah kita yang cakap, tapi hadis Rasulullah wajib orang-orang Islam ambil berat. Kalau Nabi sebut, wajib, bukan sunat ni, wajib umat Islam ambil berat pasal ini kata-kata Rasulullah. Macam ayat Quran, bila ayat Al-Quran wajib kita mengambil berat, ambil perhatian. Sebab kata-kata Rasulullah adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertama sekali Rasulullah memberi amaran, falyatabawwa maq'adahu, akan disiapkan kerusi khusus daripada api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi pastikanlah kita menyampaikan hadis-hadis ni, sekurang-kurangnya kalau hadis lemah pun, kalau kita tak tahu itu lainlah, tapi masalah kalau tahu kita sampaikan. Tapi kalau kita tahu hadis palsu, tapi mungkin ada orang tanya, saya sampaikan hadis tapi saya tak tahulah hadis ni hadis palsu kita, tapi hadis ni bagus. Dia kalau tak tahu tu satu hal, tapi sekurang-kurangnya tanya jugalah orang-orang alim, asatizah, dan apa, kalau benda hadis tu bagus saja, tapi kalau bukan hadis pun tak boleh juga kan. Pastikan jugalah, tanya-tanya jugalah hadis ni boleh dipakai ataupun tidak. Ini pertama para jemaah. Yang kedua, antara nasihat yang mana boleh membawa seseorang itu masuk neraka, masuk. Yang Al-Quran menyebut watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran, ini bawa ke syurga. Tapi yang Nabi memberi amaran ni, yang nasihat bawa ke neraka. Apa hal? Jadi antaranya dia nasihat orang tapi dia buat sebalik. Contohnya dia suruh orang sembahyang tapi dia tak sembahyang. Dia suruh orang tinggalkan kemungkaran tapi dia buat benda itu. Dia macam mengejek-ngejek pula ajaran Islam. Dia suruh orang jangan main judi, tapi dia main judi. Dia suruh orang jangan minum arak, dia minum arak. Dia suruh orang jangan menipu, dia menipu. Contohnya lah. Kemudian dia suruh orang tinggalkan. Ini perkara tak betul, tapi dia buat. Ini ialah kalau dia tidak bertaubat dan sebagainya, takut-takut. Ini Rasulullah ada menyebut. Di antaranya di mana ada ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ketika itu dilihatkan kepada baginda SAW ada orang ni mencucuk bibir dia lah. Ketika Isra Mi'raj dilihat ada orang ni dia besi tu dia cucuk bibir dia. Jadi ditanya pada malaikat Jibril, siapa ni orang ni? Maka malaikat Jibril menjawab alaihissalam, mereka orang-orang yang sering bercakap sana sini, menasihati orang sana sini, tapi dia sendiri langsung tidak melakukan. Dia suruh orang supaya buat kebaikan, dia buat benda jahat. Dia suruh orang tinggalkan benda kejahatan, dia sendiri yang buat.
Dia suruh orang buat baik tapi dia buat jahat. Ini ada orang macam gitu. Sebab itu dalam Al-Quran ada menyebut ka'annahum khusyubun musannadah. Ada orang ni dalam satu surah ni, apa saya lupa, surah Munafiqun ke atau surah Jumaat. Disebut ada orang ni kalau bercakap, orang semua terpedaya. Ada orang ni bercakap, berpidato, semua orang terpedaya. Padahal dia suruh orang buat tapi dia pun tak buat. Tak boleh para jemaah. Sebab apa dilarang kita nasihat orang sedangkan kita tak buat? Sebab kita seolah-olah macam main-mainkan ajaran Islam. Dalam Al-Quran pun disebut, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu bercakap satu perkara, mengajak orang buat baik tapi kamu sendiri tak buat? Kabura maqtan 'indallah, benda yang amat dimurkai Allah Ta'ala. Kamu suruh orang lain kebaikan tapi kamu sendiri tak buat, atau suruh orang lain tinggalkan keburukan tapi dia sendiri buat. Ini satu benda yang amat dibenci, dimurkai Allah Ta'ala. Sehingga Isra Mi'raj Nabi jumpa orang cucuk-cucuk mulut dia pasal apa? Dia pandai bercakap dengan orang suruh buat baik tapi dia buat jahat. Terbalik dia punya. Begitu juga nanti Rasulullah ada menyebut nanti pada hari kiamat ada orang dicampakkan ke neraka, kemudian penghuni neraka ni dia nampak orang ni, dia kenal, dia kata, mereka bertanya, wahai fulan, tidakkah kamu dahulu ni menyuruh orang kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran? Kamu juga yang berdakwah sana sini, tinggalkan kemungkaran, buat kebaikan. Jadi dia masuk neraka macam mana? Dia kata, bala kuntu amru bil ma'ruf wala ati. Benar, aku dulu berdakwah, suruh orang buat baik, suruh orang tinggalkan kemungkaran, tapi aku menyuruh orang, tapi aku sendiri tidak mengerjakan. Dan aku melarang orang akan kejahatan, tapi aku sendiri yang melakukannya. Nauzubillah. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, hadis sahih. Para jemaah rahimakumullah, ini yang kedua, nasihat yang boleh membawa ke neraka. Ini amaran baginda. Iaitu pertama, Nabi melihat ketika Isra Mi'raj, tadi dia cucuk-cucuk mulut dia dengan besi pasal dia pandai bercakap, suruh orang buat baik, dia buat jahat. Yang kedua, ada yang masuk neraka pasal hadis juga. Dan Al-Quran sendiri memberi amaran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah bagi orang yang menyuruh kebaikan, suruh orang buat baik tapi dia sendiri tak buat. Sebab apa dilarang? Sebab Islam ni bukan agama main-main, bukan suka-suka. Kita serius. Pada nyuruh tu biarlah kita buat. Sekurang-kurangnya ada usaha. Walaupun kita tak buat, tapi sekurang-kurangnya ada usaha nak buat. Yang ketiga para jemaah, antara nasihatnya amaran baginda, iaitu nasihat yang boleh membawa ke neraka, na'udzubillah, iaitu nasihat mengajak orang kepada kesesatan. Masya Allah. Kita menasihat mengajak orang kepada kebaikan. Ini ada orang, dia rasa dia betul di mana, tapi sebenarnya dia mengajak orang kepada kesesatan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebut, man sanna sunnatan sayyi'ah fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Sesiapa yang membuat sunnah sayyi'ah, satu amalan keburukan, satu perkara keburukan, man sanna sunnatan sayyi'ah fa'alaihi wizruha, kemudian diajak orang pula buat benda-benda yang dia buat itulah, benda buruk, benda tak baik, maka dia akan menanggung dosa dan dosa orang yang diajak sama. Jadi antara contohnya, ini macam dululah ada orang kata, kita dalam Islam ni pakai Quran dah cukup, jangan pakai hadis, buang ni semua hadis-hadis, tak perlu, Quran dah cukup, apa dah pakai hadis. Ini dia rasa dia betul, dia ajak orang kepada kebenaran, padahal dia bawa orang pada kesesatan. Sedangkan Al-Quran menyuruh kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maknanya ati'ullah wa ati'ur Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi taat kepada Rasul dengan mempelajari ilmu hadisnya, perbuatannya, larangan baginda, apa yang Nabi suka, apa yang Nabi suruh, kena belajar. Tak, ini orang tak perlu ni, susah ni, pening kepala lah. Baca Quran sudah, tak boleh para jemaah. Quran perlu ada tafsirannya daripada Rasulullah SAW, ataupun ada penerangan daripada baginda. Contohnya sembahyang. Dalam Al-Quran tak disebut tentang cara-cara sembahyang, seterusnya. Jadi Rasulullah yang terangkan cara kita sembahyang.
Kalau kita buang hadis ni macam mana sembahyang? Jadi itu yang mari kita perlukan Al-Quran dan hadis. Satu lagi golongan yang agak pelik. Tadi dia kata pakai Quran saja buang hadis. Yang satu lagi pun pelik juga. Dia kata dengan hadis dah cukup, tak perlu Al-Quran. Ini pun sama juga boleh membawa kesesatan. Kita perlu dua-dua para jemaah, para penonton. Quran dan sunnah. Sunnah dan Al-Quran sama-sama. Jadi sebab itu para ulama cuba ada sama-sama baru kita faham apa yang Islam kehendaki daripada kita. Ini satu golongan terbaru juga, dia kata kita dengan hadis dah cukup, tak perlu Quran. Ini perkara boleh membawa kepada kesesatan. Antaranya yang dah pelik-pelik juga, antara dia berdakwah, dia kata Tuhan itu bertubuh, berjisim. Tuhan tu ada jisim, ada tubuh, ada anggota. Dah ke mana pula orang ni nak dakwah ni? Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah percaya Allah itu tidak serupa makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai makhluknya. Dan kan orang kata, habis dalam Al-Quran ada sebut tangan, mata. Jadi ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama terdahulu kata, kita serahkan maknanya, tafwid, dia panggil tafwidun. Kita serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Sebab kalau kita sedia tafsirkan, oh ini menunjukkan Tuhan ada tangan, Tuhan ada mata, nanti akhirnya bawa kepada jisim, menjisimkan Allah, Tuhan itu bertubuh. Kita tak tahu apa yang ingin makna sebenar, kita serah pada Allah Ta'ala. Macam syurga lah Allah Ta'ala terangkan gini-gini. Jadi kita ni, Rasulullah dah kasi tahu, syurga ni kita bayangkan pun tak sama. Jadi macam mana nak faham? Bidadari, hurun ain, macam-macam lah. Jadi kita hanya diberitahu, tapi hakikat ni kita tak tahu. Dalam syurga kita, nanti dah masuk syurga kita tengok. Jadi ini baru syurga, kita tak boleh nak bayangkan. Bagaimana dengan zat Allah Ta'ala. Jadi benda begini kita tafwid, makna kita beriman dengan Al-Quran, tapi kita serahkan maknanya kepada Allah. Satu lagi, menafsirkan benda ini dengan bahasa Arab yang sesuai. Macam tangan ni, bahasa Arab ni membawa erti yang macam-macam. Tangan ni ada makna kuasa, tangan ni ada makna macam-macam. Kalau kita tengok kamus bahasa Arab, tangan ni ada 12 makna, tak silap saya. Wallahu a'lam. Jadi di kalangan ulama ahli sunnah, dia cuba sesuaikan dengan bahasa tangan, maknanya kekuasaan Allah. Ya Allah fauqa aidihim, maknanya tangan Allah masuk di sini kekuasaan Allah, rahmat Allah bersama mereka. Sesuai dengan bahasa Arab, kita kalau belajar syair-syair Arab ni, memang penggunaan tangan ni digunakan dengan makna bukan tangan tapi makna lain, kekuasaan dan sebagainya. Baik, ini yang ketiga, jangan sampai kita ni nasihat membawa kepada kesesatan. Satu lagi yang satu lagi ada yang saya dengar, dia kata kita dalam Islam akhlak sudah cukup, tak perlu sembahyang. Ini satu lagi sesat. Dia niat baik, dia nak ajak orang kepada kebaikan, tapi dia jadi tak betul. Kita dalam Islam yang penting jaga akhlak. Akhlak bagus, tak perlu sembahyang. Dia dah mengarut. Para jemaah, ini yang ketiga, nasihat untuk yang membawa kesesatan. Yang keempat, antara amaran baginda, nasihat-nasihat yang boleh membawa ke neraka ni, nasihat dengan caci maki. Maaf saya gunakan bahasa keras ni. Nasihat dengan caci, mengutuk, melaknat, dengan sombongnya, bahasanya meninggi diri, dan bertekaknya dan mengadu domba. Ini bahasa ada orang nasihat dia, tujuannya melaga-lagakan. Macam contohnya dia pergi isteri seseorang, dia kata, dia nasihat, kau ni seorang isteri, kau tahu tak suami kau ni gini-gini, supaya dia bergaduh dengan suami. Lepas dia pergi dekat suami, kata, kau ni suami dayus, kau tahu tak isteri kau. Tujuan dia supaya isteri dengan suami bergaduh. Ini panggil mengadu domba. Ini dosa besar para jemaah. Tujuan nasihat untuk orang bergaduh. Mengadu domba dia panggil namimah. Namimah ni pernah Rasulullah jalan di satu kubur, kemudian diambil pelepah daun kurma yang hijau, dia letak atas kubur. Jadi sahabat tanya kenapa ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan orang yang dalam kubur ni sedang diazab oleh Allah Ta'ala sebab namimah. Dia suka mengadu domba, dia suka laga-lagakan orang supaya bergaduh.
Jadi Rasulullah kata letakkan daun kurma di masih hijau supaya daun ni berzikir meringankan azab orang tersebut. Namimah ni ataupun mengadu domba, melaga-lagakan orang. Dia niat nasihat tapi sebenarnya tujuan melagakan orang ini satu dosa besar. Jadi nasihat-nasihat begini yang boleh membawa ke neraka iaitu dengan mencaci, melaknat. Sebab Rasulullah memberi peringatan bihasabi imri'in minasyarr an yahqira akhahu muslim. Adalah satu perkara yang amat buruk di sisi Allah Ta'ala jika kita menghina, menjatuhkan maruah seorang Muslim. Jadi kalau kita nasihat, macam Imam Syafi'i sebut, kita kalau nak nasihat, kita pergi lah, istilah kita macam pergi one corner lah, bawa dia tempat kita nasihat dengan cara baik, senyap-senyap. Itu makna kita betul-betul ikhlas. Tapi kalau kita nasihat depan orang ramai, berpidato dengan orang ramai, kata, kita sebut nama pula, si Fulan bin Fulan ni, orang ni buruk pula. Imam Syafi'i kata, ini bukan nasihat. Ini menghina nama. Nasihat yang betul, kalau bagusnya senyap-senyap, ataupun cara Nabi, kalau benda ni perlu diberitahu orang ramai, tak perlu kasih tahu orang siapa. Macam Nabi menerangkan, ada seorang ni berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia niat kerana nak kahwin, maka Rasulullah tegur. Maka ditegur secara umum, tapi tak disebut siapa buat ni. Apa ni, innamal amal biniat. Setelah diberitahu ada orang berhijrah kerana nak kahwin, patut hijrah lillahi ta'ala dapat pahala besar. Memang kahwin pun ada pahala, tapi berhijrah lillahi ta'ala itu lagi besar pahala. Rasulullah menegur, tak sebut siapa-siapa pun nama. Faman kanat hijratuhu di dunia yusibah, kalau siapa berhijrah kerana dunia, kerana perempuan, maka itulah dia dapat. Jadi yang keempat, nasihat janganlah dengan caci, caci maki, pelaknat, meninggi diri, bahasa kesat, dengan bahasa yang sombong dan sebagainya. Sebab Nabi memberitahu seburuk antara buruk perangai orang yang menghina, merendah-rendahkan seorang Muslim dengan tujuan menghina dia. Jadi kalau orang nasihat dengan caci, bahasa kesat, dia menghina sebenarnya, bukan dia. Nasihat itu untuk orang tu selamat. Kita nasihat kepada orang tujuan apa? Supaya dia ni sedar, insaf. Bukan untuk habis malukan dia depan orang ramai. Ini dah bukan nasihat ni. Dan antaranya juga Rasulullah mengingatkan orang yang paling jauh daripada baginda, abghadukum minni wa ab'adukum min yaumal qiyamah. Orang yang paling aku benci dan paling jauh daripada aku di hari akhirat nanti, as-sarsarun al-mutasyaddiqun al-mutafaihiqun. Siapa dia golongan yang paling jauh daripada Nabi? Orang yang suka bertekak, membebel, cakap semua menyakitkan hati. Al-mutasyaddiqun, suka mengata orang, mencerca, memburuk-burukkan hal orang. Yang mutafaihiqun, cakap besar, sombong diri, besar diri. Ini sifat-sifat orang yang akan jauh daripada Nabi. Jadi orang yang nasihat dengan cara sombong, dengan cara cakap besar, dengan mencaci, melaknat, mengutuk, ini dah tak betul para jemaah. Jadi nasihat Rasulullah itu adalah bagaimana Rasulullah memberi nasihat dengan baik, dengan bahasa yang menusuk hati, dengan orang sampai berubah dengan nasihat-nasihat yang baik. Akhir sekali, antara nasihat yang boleh membawa ke neraka, ini amaran baginda, iaitu nasihat daripada syaitan. Ini para jemaah kena hati-hati. Nasihat daripada iblis dan syaitan, janganlah percaya, sebab nasihat itu akan mengajak kita masuk neraka. Walaupun dia bersumpah, cuma kita mungkin ada masalah. Syaitan kita tak nampak, iblis kita tak nampak. Macam mana kita nak tahu ni nasihat daripada syaitan? Memang kita tak nampak, tapi kita boleh rasa nasihat tu bisikan hati. Syaitan ni pandai. Sebab tu ada hadis menyebut dia boleh masuk dalam darah kita, tak tahu macam mana. Tapi itulah, bagi orang-orang yang beriman, beramal saleh, dia akan takut nak masuk dalam badan kita lah. Tapi ini orang-orang biasa, dia boleh dalam darah tu. Dia boleh membisikkan dalam hati kita. Jadi bagaimana nak membezakan bisikan yang membawa kebaikan dan keburukan? Senang saja, gini sajalah. Ini kita boleh bezakan. Iaitu kalau contohnya tengah tidur subuh, subuh jam lonceng dah bunyi tu.
Kering dah pukul 6, 6.30. Bangunlah sembahyang subuh. Nanti kadang-kadang datang bisikan hati. Tidurlah lama lagi. Pukul 7 boleh bangun. Pukul 7, 5 minit, 7, 10 minit. Lagi 2 minit nak habis subuh boleh bangun. Itu kalau ada lintasan hati itu, itu dia bekerja lah tu. Dia yang syaitan lah. Tapi ada masa-masa, ini satu perkara aneh. Ada masa-masa bunyi jam, atau belum bunyi jam kita dah terbangun. Alamak, dah 5.45. Azan mungkin lagi 5 minit, 5.30 dah terbangun. Tapi ada bisikan hati, dia kata, bangun aja lah, semain sunat. Kadang-kadang hati kita ni ada bisikan. Bangun aja lah, bangun dulu, semain tahajud dulu. Jadi kalau itu bisikan, percayalah itu daripada malaikat. Sebab ada hadis juga yang menyebut bahawa kita ni selain daripada ada qarin, ini pun Nabi ada sebut qarin ni ada satu jin bersama kita lah. Kita tak nampak. Begitu juga ada hadis menyebut kita pun ada malaikat bersama kita. Dan sebagaimana qarin ni satu jin yang mungkin ada membisik-bisik sesuatu. Malaikat juga akan membisikkan sesuatu kepada kita, bisikan hati. Jadi itulah yang mana kita senang nak tahu beza ini bisikan syaitan atau bisikan daripada malaikat atau bisikan hati kita. Dia mengajak benda tak baik, confirm dia bekerja. Contohnya kadang-kadang ada orang nak pergi masjid, sembahyang maghrib berjamaah. Ni orang lelaki lah. Nak pergi sekali, nanti kadang-kadang ada bisikan hati. Buat apa lah nak pergi masjid? Ini dah gelap ni, nak hujan ni. Nanti basah, buka sembahyang rumah. Kadang-kadang lalu tu, bisikan tu lalu dalam hati kita. Itu kalau lalu confirm, itu bisikan syaitan. Tapi kadang-kadang tengah pergi masjid, nampak dah nak hujan, gelap ni. Tapi ada bisikan lalu, tak apalah, pakai payung pergi masjid. Itu insya-Allah bisikan daripada malaikat. Jadi kita ada dua ni lah, selalu yang dalaman kita ni berlaga sikit, tak apalah kita nak bezakan. Terus kedua, jadi bisikan, hati-hati nasihat daripada syaitan. Sebab ini dia akan membawa kita ke neraka. Jadi yang paling kita tengok ni lah macam kisah Nabi Adam AS, bagaimana Iblis bersumpah dengan Nabi Adam, demi Allah ni kamu dilarang makan buah ini kerana supaya kamu kekal dalam syurga. Bersumpah lagi. Habislah. Para jemaah rahimakumullah, itu saja tentang amaran baginda 5 jenis nasihat yang membawa ke neraka. Mudah-mudahan memberi manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.